KPM. Hai semua, Assalamualaikum. Kembali bersama dengan saya Hanif Miswan. Ini adalah Kemahiran Sukan di Didik TV KPM dan kita ingin mengalu-alukan semua untuk terus ikuti kami kerana mestilah satu yang menarik untuk kami bawakan kepada anda. Ini Kemahiran Sukan Badminton, teknik-teknik asas akan kami ajarkan dan ini adalah episod yang keempat bersama dengan Coach Najib. Lebih menarik, setiap teknik dalam sukan badminton tu diajar dengan penuh teliti, dengan penuh aturannya supaya kita semua tahu bahawa bermain badminton dengan betul itu adalah sesuatu yang menyeronokkan. Okey, seperti biasa juga saya nak ingatkan, sekiranya anda belajar teknik kemahiran asas ini di rumah, perlu ada satu ruang yang betul, ada peralatan yang sempurna juga supaya boleh mengelakkan kecederaan. Okey, kita tak nak bercakap panjang kerana kita nak mulakan sukan badminton dengan topik pembelajaran yang baru sekarang. Okay, terus bersama dengan saya Hanif Miswan. Inilah Kemahiran Sukan Badminton dan kita masih bersama dengan Coach Najib. Coach masih sihat ya? Alhamdulillah. Saya pun teruja sebenarnya nak belajar main badminton sebab dulu masa kecil-kecil impiannya nak jadi seorang pemain badminton tapi tak kesampaian lah. Coach, mungkin apa yang boleh dikongsikan berkaitan dengan teknik pembelajaran ataupun topik yang akan diajarkan pada hari ini, Coach? Okey. Untuk sesi hari ini atau episod kali ini kita akan belajar tentang net lifting. Maksudnya sebelum ni kita belajar melakukan pukulan net di hadapan dan sekarang kita akan buat lifting untuk clear ball. Oh, ada juga maksudnya ke belakang pula pun tekniknya lain juga. Wow, jadi itu juga satu pembelajaran yang berbeza dan saya percaya nanti akan ada proses pembelajaran. Jadi terus ikuti kami. Tapi sebelum itu, seperti biasa saya ingin ingatkan bahawa di dalam kita melakukan aktiviti sukan, riadah dan juga rekreasi dibenarkan untuk membuka pelitup muka kerana itu adalah tata caranya yang telah dibenarkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Jangan dipersoalkan pula. Dan kalau anda melakukan aktiviti sukan juga, bukalah pelitup muka untuk pengudaraan yang lebih baik dan kita tidak adalah mengalami sesak nafas. Kan, Coach? Kan? Betul. Okey, Coach, seperti biasa kita mulakan dengan memanaskan badan. Ya, betul. Warm up. Okey, jom. Okey, untuk aktiviti warm up yang pertama kita akan buat lompat bintang ataupun star jump. Okey, caranya mudah. Cuma rapat tangan ke sisi badan dan lompat. Apabila lompat, buka tangan ke atas dan juga buka kaki. Okey? Okey, contoh. Okey. Okey. So, murid-murid bersedia? So, kawan-kawan saya akan bantu untuk menunjukkan teknik warm up yang betul. Okey, sedia? Okey, ready? Dalam kiraan 8. Okey, ready, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sewaktu lompat tu pastikan tangan lurus di sisi sewaktu naik ke atas. Bukan berpusing. Okey, itu dah beza. Okey, make sure tangan letak sisi, naik ke atas dalam keadaan lurus. Jangan bengkokkan siku. Okey? Saya tunjuk semula, ready? Ready, Arif? Okey, semula. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. So, ini aktiviti kita yang pertama untuk acara warm up. Okey, murid-murid, setelah selesai kita membuat regangan yang pertama tadi, kita akan buat regangan yang kedua yang lebih kepada hamstring. Okey, supaya kaki kita bersedia untuk melakukan aktiviti seterusnya. Okey, untuk warm up yang kedua, kita panggil windmill. Okey, cara untuk melakukan windmill, buka kaki luas dan tangan straight ke atas, turun ke bawah
Dan pastikan lutut lurus, bukan bengkok. Okey. So, pastikan bila turun, cross. Tangan kanan pergi kaki kiri. Lepas tu naik dan tangan kiri turun ke kaki kanan. Okey. Kita lakukan sebanyak 10 kali, iaitu 5 kiri dan 5 kanan. Okey, ready? Okey. Okey, sedia? Kita mula dengan tangan kanan ke arah kaki kiri ya. Okey, ready? Go. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 7 8 9 dan 10. Okey. Kita dah buat aktiviti regangan windmill dan di mana murid-murid dapat rasa berlakunya regangan pada otot-otot. Okey. Sewaktu kita buat regangan windmill ni, otot yang banyak stres atau diregangkan adalah di bahagian hamstring. Supaya lebih bersedia dalam melakukan aktiviti seterusnya, iaitu net lifting. Okey murid-murid, setelah kita belajar pukulan net forehand dan net backhand, so sekarang kita teruskan dengan aktiviti seterusnya ataupun kemahiran yang seterusnya, iaitu net lifting. Okey, lifting bola. Tujuan untuk lifting adalah buka kepada bahagian belakang atau pukulan ke bahagian belakang gelanggang supaya kita ada masa untuk bersedia untuk menerima hantaran seterusnya. Okey. Cara untuk melakukan pukulan lifting adalah hampir sama dengan pukulan net. Cuma pergerakan kaki ataupun bukaan kaki kita lebih besar. Okey. Contoh ya. Okey. Seperti biasa, kaki dominan di kanan ke hadapan sedikit, raket di hadapan dan pergerakannya buka kaki seluas yang mungkin dan juga tangan. Okey. Jangan bengkok siku. Pastikan siku lurus dan ke hadapan. Sama seperti forehand net, cara pegangan kita lebih kepada forehand grip. Pastikan penggunaan jari telunjuk digunakan sebab untuk memukul bola tinggi ke atas supaya kita ada masa untuk kembali bersedia untuk menerima hantaran seterusnya. Okey. Saya tunjuk dari mula. Okey, pergerakan kaki, ready position, kaki, tangan. Dan apabila nak melakukan pukulan, hanya buka langkah yang luas dan tangan yang lurus. Okey. Cara memukul menggunakan pergelangan tangan dan juga lengan supaya mendapatkan kekuatan pukulan hingga ke belakang gelanggang. Okey. Okey murid-murid, suka saya nak ingatkan sini, pergerakan raket dan kaki hendaklah seiring. Maksudnya, jangan pergi kaki dulu, baru nak pergi raket dah lambat. So, pastikan pergerakan raket, tangan dan kaki seiring. Sama-sama pergi, terus pukul. Okey? Dan contact point dia jangan terlalu rendah. Okey? Kalau boleh, paras pinggang. Supaya kita cukup masa atau selesa melakukan pukulan ke arah yang kita mahu. Sama ada di sebelah kanan gelanggang belakang atau di sebelah kiri belakang. Okey murid-murid, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk melakukan pukulan lifting ke belakang. Okey. Dalam keadaan sedia, ready position. Seperti biasa. Okey, ready, go.
Okey. Pastikan sewaktu kamu pukul tu, muka raket diarahkan ke atas supaya bola boleh pergi tinggi ke belakang. Dan dengan bantuan jari telunjuk untuk push up raket ke atas. Okey, ready? Go. Okey, untuk waktu latihan, kita hanya menggunakan satu langkah sahaja, tak perlu baling jauh supaya kita nak dapatkan rhythm atau pergerakan yang lancar. Pastikan waktu kamu buat pukulan, raket ikut lajak atau follow through. Terus ke depan dan kembali bersedia untuk pukulan seterusnya. Okey murid-murid, tadi saya dah tunjukkan bagaimana cara untuk melakukan lifting. Sekarang kita tengok pula Nazri melakukan pukulan lifting. Okey Nazri? Okey, dalam permainan badminton, baik perseorangan atau double, kedudukan pemain amat penting. Okey, sekarang adalah kedudukan bagi pemain single, iaitu di tengah-tengah gelanggang. Okey? Okay, ready? Go. Go. Satu lagi. Okey, stop. Okey, kaki. Okey, sewaktu pergi, pastikan bukaan kaki besar. Badan ke hadapan, tak terlalu ke bawah. Pastikan sedikit tegak. Okey, tangan buka ke hadapan. Raket diparas pinggang dan lakukan flick raket face, raket face. Okey, permukaan raket hendaklah ke atas supaya shuttle boleh naik ke atas. Jangan ke depan. Sebab ke depan pukulan akan jadi lebih laju dan kemungkinan bola keluar tu ada. Okey? Okey Nazri. Okey, sekarang kita cuba lakukan dengan shuttle. Okay, ready? Go. Yes. Tinggi sikit, naik ke atas. Okey, pukulan lifting ni lebih kepada pukulan selamat orang panggil. Sebab kita mengambil masa dengan pukulan tinggi itu untuk kembali bersedia menerima pukulan yang seterusnya atau hantaran daripada pihak lawan yang seterusnya. Okey, dalam setiap sesi latihan, pastikan kamu murid-murid pukul dengan konsisten. Maksudnya, setiap pukulan yang kamu pukul tu, pastikan ada dia punya target, tempat di mana kamu nak pukul. Mungkin kalau dapat 8 daripada 10 biji bola yang kita pukul tu, tepat, amat bagus. So, kita perlukan banyak latihan untuk memukul di tempat yang kita nak pukul. Okey?
Okey, murid-murid, tadi kita dah belajar bagaimana untuk melakukan pukulan lifting di sebelah forehand. Okey, untuk seterusnya kita belajar lifting di bahagian backhand. Caranya sama seperti kita buat net play tadi. Masih menggunakan ibu jari dan pergelangan tangan dibantu oleh tangan. Okey, keseluruhan tangan swing. Okey, supaya bola boleh naik tinggi ke atas. Okey. So, untuk melakukan pukulan lifting di sebelah kiri atau backhand side, keadaan ready position adalah masih sama. Raket dan pergerakan dimulakan dengan kaki dominan. Okey, make sure raket grip di bahagian bawah supaya mudah untuk kelenturan. Maksudnya smooth untuk naik pukulan tinggi ke belakang. Ready? Go. Okey, biasanya kita buat latihan untuk memastikan setiap pukulan kita tu konsisten ke arah yang kita kehendaki. Setiap latihan lifting kita lakukan mungkin 15 biji atau 20 biji shuttle supaya sentiasa konsisten. Okey, untuk latihan tu 15 hingga 20 biji tu kita buatlah mungkin 5 set, 10 set untuk mendapatkan target yang tepat. Tidak boleh hanya training sekejap saja 5 biji, konsisten. Tidak. Untuk menjadi pemain badminton atau bagus dalam permainan badminton, kita perlu lakukan latihan setiap hari supaya setiap pukulan kita tu konsisten ke arah mana yang kita hendak pukul. Tak adalah 10 kali pukul, 8 kali sangkut, 2 kali je masuk. So, tak guna. Itu yang pentingnya latihan. Okey, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana untuk melakukan pukulan lifting di sebelah kiri kita, iaitu backhand lifting. Okey, ready position, mata tumpu kepada arah shuttle dan seterusnya melakukan pergerakan. Jangan lupa pastikan pergerakan tangan dan kaki adalah seiring. Okey? Ready? Go. Ready? Go. Slow sikit. Pastikan setiap pukulan tu dibantu oleh ibu jari kita untuk menambah kekuatan pukulan kita. Okey, murid-murid, kita teruskan dengan latihan kita. Saudara Arif akan menunjukkan bagaimana untuk melakukan pukulan lifting di sebelah backhand side. Okey, Arif, sedia? Okey, dalam kedudukan sedia. Okey, ready? Go. Racket head. Racket head sedia. Okey. Good. Kita tengok Arif melakukan pukulan dengan swing, dibantu oleh ibu jari dia. Ready? Go. Yes. Swing.
Okey, bagus. Tinggi. Cukup kualiti. Okey. Okey, akhir sekali. Okey, bagus. Okey, sekarang tibalah masa untuk saya menerangkan sedikit tentang aspek keselamatan dalam bersukan. Okey, suka saya ingatkan kat sini berkenaan dengan warm up dan warm down. Okey, warm up dan warm down amat penting bagi setiap atlet ataupun setiap pemain. Ini kerana untuk mengelakkan berlakunya kecederaan jangka masa yang panjang. Okey, murid-murid, kita dah berada di akhir rancangan. So, sebelum kita akhiri rancangan kita ataupun sebelum kita akhiri latihan kita pada hari ini, kita akan melakukan aktiviti warm down. Okey, untuk aktiviti pertama, kita akan buat arm swing. Okey. Cara dia sama. Buka kaki seluas bahu, kat tangan dan hayun. Okey, kita buat 10 kali pusingan ke hadapan dan 10 kali pusingan ke belakang untuk melonggarkan otot-otot di bahagian bahu kita. Okey, murid-murid, sedia? Okey, Nazri, Arif, sedia? Sekarang kita akan melakukan arm swing ke hadapan dahulu. Okey, sedia? Okey, dalam kiraan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey, kita lawan ke bahagian belakang pula. Okey, ready? Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, murid-murid, itu adalah aktiviti regangan warm down kita yang pertama. Okey, murid-murid, sekarang kita sambung kepada aktiviti warm down kita yang kedua, iaitu side lunges. Okey, untuk aktiviti ini kita perlu membuka kaki ke bahagian sisi. Bengkokkan kaki kanan sebanyak 90 darjah dan luruskan kaki kiri. Badan hendaklah menghadap ke hadapan, jangan ke bawah. So, lock your back. Okey. Pastikan mendada ke hadapan. Okey. Kiri pun sama. Satu. Lurus. Badan tegak. Okey. So, kita akan buat dalam kiraan 8. 8 kiri dan 8 kanan. Okey, sedia? Sedia? Okey, kita mula dengan kaki kanan. Ready? Go. Badan tegak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Tukar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Tujuan untuk side lunges ni adalah lebih kepada otot hamstring supaya diregangkan selepas kita menggunakan otot tersebut dalam latihan kita sebentar tadi.
Okey, setiap kali selesai saja proses cooling down, pastinya itu petanda untuk kita berada di penghujung siaran. Coach, terima kasih banyak. Hari ini episod yang sangat menarik juga. Saya bila dengar bunyi ketang ketung tu betul lah tu badminton yang menarik juga. Mungkin apa objektif pembelajarannya Coach untuk diberitahu kepada adik-adik kita? Okey, seperti biasa, saya harap dengan apa yang saya tunjuk, murid-murid dapat mempelajari sesuatu atau memperbetulkan cara dan teknik pukulan lifting. Coach, kenapa satu persoalan mungkin apabila kita bermain kan, selepas kita buat pukulan tu kita perlu kembali ke tengah gelanggang, Coach? Okey. Biasanya untuk kembali ke tengah gelanggang ni adalah dalam permainan perseorangan. Okey. So, jikalau kita tak kembali ke tempat asal ataupun di tengah-tengah gelanggang, so ruang kosong amat besar. So, peluang untuk pihak lawan mematikan pukulan adalah besar. Itu So, asasnya lah untuk asas. kembali ke tengah. Okey Coach, terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Arif dan juga Coach Nazri kita yang sudi bersama kita sepanjang episod pada kali ini. Tapi jangan lupa ada lagi satu episod seterusnya bagi kemahiran sukan badminton. Coach, kita tinggalkan mereka dengan kata-kata semangat buat murid-murid di rumah. Silakan. Okey, murid-murid, seperti biasa, di mana ada kemahuan, di situ ada kejayaan. Jumpa lagi di Didik TV. Bye-bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM